Kita teruskan dengan bahagian terakhir subtopik 2.2 ni, iaitu perkembangan model struktur atom ya. Jadi oleh disebabkan oleh atom tu tak boleh dilihat dengan mata kasar sebab ia terlalu kecil, terlalu seni, maka para saintis telah memperkenalkan apa yang dipanggil sebagai model atom ya. Jadi model struktur atom yang dah lengkap, yang terperinci itu sebenarnya adalah hasil idea-idea, dapatan-dapatan, penemuan-penemuan beberapa ahli saintis lah ya. Jadi kamu sebenarnya sedang belajar sejarah macam mana model struktur atom itu, ideanya itu bagaimana diperkembangkan, diperincikan sehinggalah dapat idea yang paling lengkap. Jadi kita mula dengan saintis yang pertama yang sangat hebat, iaitu John Dalton. Okey, John Dalton ni dialah yang menemui konsep atom tu sebenarnya ya. Jadi apa yang John Dalton kata? John Dalton kata jirim terdiri daripada zarah yang dipanggil atom, dan Dalton juga kata atom tu adalah jasad berbentuk sfera, kecil, tidak boleh dicipta, tak boleh dimusnahkan, tak boleh dibahagikan ya. Dan Dalton juga kata kalau unsur itu sama, maka jenis atomnya juga adalah sama. Contohnya kalau unsur karbon kita jumpa kat Malaysia, okey, kita tengok atom dia, kita jumpa pula karbon dekat Indonesia, kita tengok atom karbon dekat Indonesia dengan karbon dekat Malaysia ni dia mesti sama. Unsur yang sama akan mempunyai atom yang sama. Pergi mana-mana pun atomnya mesti samalah kalau unsur tu adalah dari jenis yang sama. Okey. Jadi model atom Dalton ni digambarkan dengan satu bulatan lah yang awak tengok gambar belah kanan tu, lakarannya tu ya. Yang sebelah kanan tu dia gambarkan idea tentang zarah, idea yang mula tentang zarah, tentang atom adalah bulatan tu saja. Okey. Lepas tu idea Dalton tu dikaji oleh saintis-saintis seterusnya. Jadi kita ada saintis yang kedua, iaitu Thomson. Thomson ni dia menjumpai zarah yang bercas negatif yang dipanggil elektron. Itu adalah sumbangan Thomson ya. Jadi idea Dalton dan idea Thomson tu digabungkan. Jadi kita katakan pada peringkat ini atom itu adalah sfera yang bercas positif dengan beberapa elektron di dalamnya. Jadi rajah model atom Thomson tu kita gabungkan bulatan tu, idea Thomson tu, dan kita tambah dengan elektron-elektron yang berada berselerak di dalam atom. Okey. Baik. Datang pula ahli saintis yang ketiga yang dipanggil Rutherford. Okey. Apakah sumbangan Rutherford? Rutherford menjumpai nukleus. Jadi Rutherford jumpa nukleus. Nukleus tu adalah pusat atom. Rutherford juga dia menemui zarah yang bercas positif yang dipanggil proton. Banyak yang Rutherford jumpa ya. Dan Rutherford juga menjumpai, dia kata hampir keseluruhan jisim atom tertumpu di nukleus. Ada 3 perkara yang dia jumpa ya. Dan okey fine, dia kata elektron tu dia berada di luar nukleus. Jadi kita gabungkan idea tu. Kalau kamu tengok lakaran untuk model atom Rutherford, kita ada nukleus, kita letak charge di dalam nukleus tu positif, dan kita letak elektron tu duduk di luar. Jadi sekarang ni idea Dalton, idea Thomson dan juga idea Rutherford ni semua ada dalam lakaran model atom Rutherford. Okey. Seterusnya datang pula ahli sains yang keempat. Ahli sains yang keempat ni adalah Niels Bohr. So Niels Bohr kaji apa yang Rutherford dah jumpa, dah cadang, dan dia setuju, dan di akhir kajian dia dapati penemuan petala. Dia menemui petala. Jadi Rutherford kata elektron tu dia tak duduk berselerak. Sebaliknya elektron itu di dalam atom bergerak ya. Elektron tu dia tak duduk diam, dia bergerak di dalam petala mengelilingi nukleus. Jadi rajah untuk model atom Bohr tu adalah seperti yang awak lihat di sana. Sama je, ada persamaan dengan apa yang Rutherford kata, cuma dia tambah ya. Kalau Rutherford tu elektron tu berselerak. Jadi bila Niels Bohr pula dia kata tak, bukan berselerak. Jadi dia perincikan lagi, elektron tu dia lakarkan petala-petala. Jadi
Jadi dia lukis petala tu begitu lah. Dia tidak berada pada dia tidak berada berselerak. Dia setiap elektron tu dia ada petala dia. Okey. Dan sebenarnya penemuan Niels Bohr ni, apa yang Niels Bohr temui ni setelah hampir melengkapkan idea tentang model struktur atom. Macam dah nak lengkap lah, sebab kita dah jumpa proton, kita dah jumpa elektron, kita jumpa nukleus, kita jumpa petala, semua dah diterangkan. Okey. Namun begitu, ada lagi satu ahli sains, yang ini gambar dia yang paling jelas lah ni, James Chadwick ni. Okey, ni ahli sains yang paling akhir lah, yang kelima ni. Apa yang Chadwick jumpa? Chadwick telah menjumpai zarah yang neutral, iaitu neutron, dan dia kata neutron ni wujud di dalam nukleus. Dan Chadwick juga kata neutron ini menyumbang hampir separuh daripada jisim sesuatu atom. Jadi untuk lakaran model atom Chadwick, kita kena gambar dalam gambar rajah ni tu mesti ada nukleus. Dalam nukleus mesti ada proton dan neutron. Chadwick yang mencadangkan kehadiran neutron, dan kita kekalkanlah idea yang terdahulu, iaitu elektron itu tersusun di dalam petala. Jadi kalau kamu tengok pada lakaran ni, dia mula dengan satu sfera yang kosong. Ni yang pertama, itu yang Dalton kata. Lepas tu yang Thomson kata pula, ada elektron berselerak di dalam sfera yang kosong itu, betul? Itu yang Thomson kata. Datang Rutherford pula, dia banyak penemuan, dia jumpa nukleus, dia jumpa proton. So kita kena draw lah, kita kena lukis lah nukleus. Lepas tu kita kena lukis bahawa dalam nukleus tu ada proton tu bercas positif, dan elektron tu di luar. Masih lagi berselerak kalau ikut idea Rutherford. Datang pula Bohr, dia telah baiki idea tu lagi, dia perincikan lagi. Kekal yang lain-lain semua sama, cuma elektron tu dia duduk dalam petala. Dan apa yang disumbangkan oleh Chadwick pula telah melengkapkan keseluruhan apakah zarah subatom. Jumpa dah zarah subatom yang ketiga, lengkap semua ada 3. Dia mencadangkan tentang kewujudan nukleus. Jadi inilah yang kita kata perkembangan model struktur atom disumbangkan oleh 5 ahli sains yang sangat hebat. Dia orang ni semua orang yang hebat.